Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya nak kongsi sedikit lah ya berkenaan dengan laungan azan. Laungan azan yang sebenarnya saya dimintalah ya untuk membuat sedikit perkongsian berkenaan dengan ada beberapa bahagian dalam azan ini dalam kalangan masyarakat kita yang mungkin disebabkan kekeliruan ataupun kebiasaan ya lidah kita dengan unit bunyi dalam bahasa Melayu untuk kita sesuai padankan dengan bunyi yang ada dalam perkataan sebenar yang berasal dari perkataan Arab. Okey, jadi izinkan saya memetik teks azan ini dari sebuah hadis yang saya perolehi dari dorar.net ya. Dan saya tidak akan menyentuh bahagian lain, saya cuma akan fokuskan kepada bahagian teks azan itu sahaja. Okey, dia bermula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, ada yang bertanya pada saya, kenapa tak baca Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kenapa barisnya bukan ra, bukan baris atas ya? Okey, dalam kes ini, kalau dalam nahwu ataupun dalam tata bahasa Arab, Allah ini merupakan mubtada. Mubtada ini selalunya kita boleh samakan dengan subjek lah dalam bahasa Melayu kita. Subjek dan ada predikat. Okay. So predikat dia ataupun khabarnya dalam bahasa Arab dalam Allahu Akbar ini adalah perkataan akbar itu. Formula untuk mubtada dalam bahasa Arab mestilah huruf yang terakhirnya adalah dalam keadaan dhammah, okey, ataupun dalam marfu'. Okey, marfu' dalam kat sini Allahu dhammah ataupun baris depan ya. Dan khabar ini juga bersifat sedemikian ya. Dia adalah marfu'. Marfu' ini maksudnya dia kedudukan dia itu baris sepatutnya berbaris depan. Walau bagaimanapun dia akan mempunyai perubahan ya berdasarkan bilangan ya, terutama bilangan. Sekiranya dia dua, dia akan bertukar menjadi alif nun. Ya, sekiranya dia ramai ya, dia akan menjadi waw nun. Itu untuk lelaki. Itu kita bincang kemudian lah ya. Tapi dalam kes ini dia adalah jelas bahawa tanda bacaan yang wujud untuk menunjukkan dia adalah marfu' ataupun disifatkan sebagai khabar ini adalah ru ya, Allahu Akbaru. Sebab tu kita tak boleh baca dia Allahu Akbar ya. Sebab Allahu Akbar, Akbar ini dia boleh menunjukkan unit bunyi yang menggambarkan ia adalah fa'il ataupun kata kerja. Sedangkan kata kerja ini dia mempunyai pelengkap dan sebagainya dan tidak wujud pelengkap itu dalam petikan ya, petikan ayat ini tidak ada. Jadi sebab itulah ia menjadi mubtada dan khabar. Dan diulang ya, diulang dalam satu ayat ya, dia panggil taukid ya. Dengan ayat yang samalah iaitu Allahu Akbar dan Allahu Akbar, tapi dalam satu ayat. Kemudian diulang ayat tersebut. Okey, menunjukkan pentingnya kepada kita, macam kita cakap dengan anak kan, kita ulang ya, okay, jangan tidur lambat contohnya kan, dan jangan tidur lambat, kita ulang perkataan itu. Tapi di sini bukan hanya pengulangan itu dibuat kepada perkataan Allahu Akbar itu sahaja, okey, dalam satu ayat, malah ayat yang telah dibuat pengulangan mubtada dan khabar itu diulang lagi dalam satu ayat yang bentuknya sama. Hebat tak kan? Allah memberi ilham ya supaya Bilal bin Rabah ini memberikan ya satu gambaran kepada kita pentingnya, sangat penting, dan itulah perkataan yang pertama ya dilaungkan ya, Allahu Akbar. Dan itulah juga saya ada dengar ya satu ceramah yang diberikan oleh Syekh ini. Bila kita dengar perkataan Allahu Akbar tu, yang para sahabat yang zaman dahulu ya,
bila dengar je Allah Akbar, apa saja yang mereka tengah buat, mereka akan berhenti. Sebab tidak ada apa dah lagi yang lebih besar daripada Allah. Besar tu maksudnya penting. Tak ada apa dah lebih penting. So, sebab itulah mereka boleh tinggalkan perniagaan mereka dan sebagainya. Kejiwaan mereka tu. Sebab tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya, kita pergi kepada Ashhadu an la ilaha illallah. Ya, di sini ada keluhan lah ya, keluhan yang menyatakan ada dalam kalangan kita ya, yang muazzin ini menyebutkan dia sebagai asyhadu, ya, hanya tidak jelas. Sedangkan perkataan ini adalah terdiri dari 4 huruf. Ya, ada alif ya berserta dengan hamzahnya, ada shin, ada ha dan ada dal. Maka berikanlah hak sebutan ya kepada setiap unit bunyi untuk huruf tersebut. Ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Saya rasa tidak ada masalah sangat yang lain. Kemudian dia juga diulang ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selepas itu juga diulang ya. Kemudian dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, izinkan saya untuk memberi sedikit komen ya berkenaan dengan perkataan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nama baginda. Dalam budaya kita juga mempunyai nama Muhammad ya, dan kita selalunya memanggil Muhammad. Jarang kita panggil Muhammad, jarang kita dengar masyarakat kita memanggil orang yang bernama Muhammad ini dengan Muhammad, jarang ya. Misalnya Muhammad, Encik Muhammad kan. Jadi mungkin ia memberi kesan kepada kita untuk meringankan ya, bunyi ha itu pada perkataan Muhammad ini. Jadi untuk ini saya sarankanlah supaya kita perbaiki ya bunyi ha itu pada Muhammad ya. Dan mungkin juga kita boleh apply lah, boleh guna bila kita panggil nama anak kita yang nama Muhammad, cuba panggil Muhammad ya. Mungkin tak tak biasa, tetapi adalah lebih tepatlah sebenarnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, saya berhenti di situ untuk ayat ini. Kemudian kita sambung dengan hayya 'alas salah. Okey, ini juga sama dengan masalah ha tadi ya. Ha ini sebenarnya adalah ha yang kita panggil ha pedas. Ha pedas ni apa sebenarnya? Bila kita kepedasan ya, kita pedasnya kan. Jadi dari mana sebenarnya ha itu keluar? Dia daripada kita punya kerongkong kat sini okey, jadi kita tak cakap ha pedasnya, tak ada kan. Kita pedas macam tu. Jadi kita bayangkan balik latih balik ya untuk unit bunyi itu dikeluarkan dengan memfokuskan di manakah sepatutnya setiap bunyi unit bunyi itu dikeluarkan ya. Muhammad bukan Muhammad. Jadi kita cuba praktis. Kita sebut Muhammad ya. Ada tak rasa perbezaan? Mesti ada rasa perbezaan dia ya. Okey, hayya 'alas salah. Okey, untuk perkataan as-salah ini memandangkan dalam masyarakat kita juga menggunakan perkataan solat ya, solat dengan s, unit bunyi kan. Jadi tidak mustahil, dan memang saya pernah dengar juga ya, ada muazzin kita hayya 'alas salah kan, macam tidak begitu tepatlah huruf sad itu disebutkan. Jadi dia adalah berbeza. Bila kita faham ya setiap unit bunyi itu mempunyai makhrajnya yang tersendiri, maka kita akan lebih berhati-hati untuk mengeluarkan setiap unit bunyi yang ada dalam azan tersebut ya. Kemudian dia ada perkataan hayya 'alal falah, dan inilah yang paling banyak saya dengar
saya sendiri dengar ada banyak kalilah orang muazzin kita yang membuat kesilapan ya, dengan menyebutkan falah ini menjadi falah. Okay, hayya alal falah, panjang kan falah, berhenti macam tu. Sedangkan dia sepatutnya hayya alal falah kan. Okay, boleh ke tak sebenarnya kita sebut hayya alal falah macam tu? Boleh ke tak? Sebenarnya al-falah dengan ha ringan itu ada maksud lain. Ia bermaksud satu tanah besar yang sunyi ataupun satu tempat terpencil. Jadi dalam ayat ini dia disebut hayya alal falah. Okey, maksudnya marilah menuju kejayaan. Al-falah itu kejayaan. Okey, ada satu lagi, jangan sebut hayya alal falah. Al-falah itu pekebun. Jadi takkan apa kena mengena pula pekebun dalam azan ni kan. Jadi baca, sebut, tengok betul-betul baris pada azan ataupun teks azan yang telah disediakan itu ya. Al-falah, bukan al-falah, bukan al-falah. Okey. Kemudian dia ditutup ya dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey, jadi untuk dalam teks itu saya rasa itu sahajalah komentar daripada saya. Namun ada konsep yang lain ya, yang saya ingin sampaikan juga ya, mungkin boleh sebut sebagai rumusan lah. Mungkin kita ni lebih terbawa-bawa kepada lantunan berlagu ya, berlagu. Sebenarnya yang lebih penting dalam kita menyampaikan azan ataupun melaungkan azan ini adalah kita mengetahui setiap unit huruf yang telah ditulis. Kalau kita rasa kita tak confident ataupun kita tak jelas sebenarnya apa, cuba kita berlatih ambil teks ya, ambil teks ni ataupun boleh tengok teks yang ini baca balik dan bacalah dengan setiap satu huruf dengan unitnya yang betul mengikut makhraj masing-masing. Sebab selama ni kita ingat kita dah hafal kan, semua dah dalam kepala kan. Rupanya tak. Rupanya kita kena tengok balik teks itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lebih mementingkan lagu. Ya, mendayu-dayu dengan dia ingat macam satu lagu lah, maknanya yang berentak berirama ya. Sedangkan melaungkan azan ini disifatkan sebagaimana benar dalam doa ya, doa selepas azan itu doa menjawab azan, Allahumma rabb hadhihi da'wah ad-da'wah, da'a panggil ya, iaitu kita panggil ni biasanya azan ni kita akan panggil orang yang dekat-dekat ke ataupun orang yang tak berapa dekat pun kita panggil. Maknanya kita panggil juga kan orang yang tak berapa dekat dengan kita, dengan muazzin itu. Sebab masing-masing kan ada kerja mereka tersendiri. Ya, jadi bila sampai waktunya, muazzin ini akan melaungkan azan, memanggil mana-mana hamba Allah yang berada di mana sahaja untuk datang menunaikan azan, menunaikan solat, menunaikan azan tak maaf ya, menunaikan solat. Jadi bila kita panggil orang yang jauh, kita panggil hello, adakah kita panggil macam tu? Tak kan? Kita akan panggil dengan suara yang agak lantang dan agak kuat supaya boleh didengari dengan jelas oleh orang yang kita hajatkan untuk kita panggil. Jadi kalau kita dengan mendayu-dayu, dengan orang kata tak berbentuk laungan, tak berbentuk ajakan yang tidaklah juga kita kata keras, tidak, tapi laungan ya, mungkin ia kurang menepatilah. Itu bagi pandangan saya ya, dan juga rakan saya inilah. Okey.
Jadi saya harap sangat, tak kisahlah anda merupakan muazzin yang dilantik ataupun muazzin yang dekat rumah saja ataupun muazzin di mana-mana, ataupun kita semua boleh azan kan, tak ada masalah kan. Maka eloklah kita perbaiki, ya. Jadi maksud saya yang kita semua ni, termasuk saya sendiri pun boleh azan, ya, kita gunakan pada waktu-waktu yang bersesuaian, ya. Apabila contohnya kita sedang berada dalam satu bencana alam dan sebagainya, dan kita tahu bahawa azan merupakan salah satu daripada perkara yang sepatutnya kita lakukan, maka dah tak ada orang lain, sayalah yang akan azan kan. Jadi maknanya saya juga kena tahu bagaimanakah cara azan sebutan yang sebenar. Malah kita juga boleh mengajarkan, ya, azan ini kepada anak-anak kita, anak-anak lelaki kita, supaya memberikan satu lantunan, satu laungan azan yang tepat. Baik, okey, sekian sahaja perkongsian dari saya. Mudah-mudahan kita melaungkan azan dengan lebih sempurna, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.